selamat pagi kepada semua yang berusia doktor-doktor dan juga peserta-peserta yang sudi mengikuti bengkel perolehan buku informatif kanak-kanak pada pagi ini. Saya sangat menghargai kerana ialah tengah-tengah pengajar di sini sudi meluangkan masa untuk mendengar sedikit taklimat ringkas tentang tata cara penerbitan, macam mana nak buat buku dengan kami. Jadi, lebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Syakira binti Khairuddin, saya editor kanan di bahagian buku kanak-kanak dan remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan di sebelah saya editor juga buku unit buku informatif juga. Bahagian buku kanak-kanak, Puanku Nurul Hidayah, Ku Abdul Rahman. Ini orang Terengganu. Okey. Seterusnya saya akan terus kepada penerangan kita atau taklimat umum kita tentang penerbitan. Dalam slide ni saya kalau boleh saya ni santai je. Maksudnya kalau ada di dalam kalangan doktor-doktor yang nak bertanya, mungkin boleh je terus menyelit, tak apa. Bagi saya benda ni mungkin takut nanti ada yang terlupa ataupun mungkin ada yang dah keraguan sebab macam yang Doktor Azman cakap, yelah semuanya ada nanti nak kena berhenti pergi ke kelas pula kan, nanti mungkin tak dapat tunggu sampai ke hujung akhir kita punya taklimat. Jadi kalau ada pertanyaan boleh terus mencelah, saya tak ada masalah. Ya, okey. Untuk nak gerakkan benda ni. Okey, kami ni di bahagian buku kanak-kanak dah semestinya lah kategori jurnal buku yang kami terbitkan ialah jenis kanak-kanak, sastra kanak-kanak yang mana kalau untuk kanak-kanak bahan yang tulis ni boleh jadi untuk bayi dan juga kanak-kanak lah. Secara zahirnya dalam penulisan buku kanak-kanak ni kita ada watak kanak-kanak, pengalaman biasa kanak-kanak, plotnya mudah dan tak rumit untuk difahami oleh kanak-kanak dan fokus kepada tindakan. Tak payah nak berkias-kias lah macam dalam novel yang kena panjang-panjang tu kan, itu maksudnya. Perasaan optimis dan murni yang mana yang ini kita membina nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak tu sendiri dan kecenderungan ke arah realiti maupun fantasi. Yang realiti fantasi ni ini bezalah antara penulisan buku kanak-kanak dan juga buku dewasa lah. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang bukunya ada yang berbentuk dalam fantasi, imajinasi. Yang mana kadang-kadang dia bukan logik sangat lah. Maksudnya kita boleh, dia berimajinasi dia pergi ke angkasa, dia berimajinasi dia masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh kalau dalam untuk konteks kita hari ini, kita bekerjasama dengan Fakulti Sains Pendidikan, mungkin dia berimajinasi dia masuk dalam mulut manusia ke kan, dia melihat gigi ke, melihat apa dalam mulut, dalam badan, contoh begitulah. Okey. Seterusnya kalau saya laju boleh beritahu sebab kadang bila dah bercakap ni dia non-stop pula. Okey. Okey, untuk kategori buku di bahagian buku kanak-kanak dan remaja, saya teruslah kepada kategori buku yang kita ada. Yang mana kategori buku ni penulis-penulis boleh tengok dan boleh kena pasti jurnal apa dia nak tulis. Kategori apa dia nak tulis. Tapi kalau untuk bengkel ni sebenarnya yang kita galakkan adalah kalau nampak dari segi Fakulti Sains Pendidikan tu kita nak buku informatif lah. Nanti saya terangkan. Okey, ini kategori buku pertama adalah kategori buku bergambar. Kategori buku bergambar ni tu contoh kulit dia. Buku bergambar ni kalau nak saya terangkan, pembaca dia boleh jadi itulah kanak-kanak 3 hingga 4 tahun, 5 hingga 6 tahun, 7 hingga 10 tahun, 10 hingga 12 tahun. Itu bergantung kepada penulis punya target lah, sasaran dia nak tulis buku ni untuk siapa. Mungkin tak semestinya ikut yang apa yang tertera sini, mungkin dia boleh jadi 7 hingga 12 tahun terus. Maksudnya mungkin untuk sekolah rendah terus untuk bacaan dia. Umum je. Jadi ciri-ciri buku bergambar ni selalunya dia tak banyak teks. Teks bukan satu benda yang dominan dalam buku tu tetapi gambar besar-besar. Penuh satu halaman buku. Contoh saya boleh tunjuk. Ini contoh lah. Ini yang kami sedang semak sebenarnya. Yang ni. Nampak gambar penuh teks dia sikit je kat atas ni. Dia bukan yang dominan dalam buku. Teks tak banyak. Jadi gambar yang pada masa yang sama, gambar ni selalunya untuk buku bergambar, gambar ni boleh menceritakan. Dia turut main peranan, kadang-kadang budak tak baca teks dia boleh faham dekat gambar.
Jadi untuk bilangan halaman pula, kita ada 3 pilihan. Sama ada 16 halaman, 24 halaman, 32 halaman. Untuk ketiga-tiga pilihan halaman ni kita mula dengan halaman 2. Halaman 2 tu bermakna di kulit buku. Bila kita buka, kita akan nampak halaman judul start di sini. Ni halaman 2. Jadi 2, 3. Teruslah sampai 16. Kalau 2 tu sampai 24, 2 sampai 24, 2 sampai 32. Begitulah cara susunannya. Jadi seterusnya untuk kategori yang kedua, kita ada buku berilustrasi. Buku berilustrasi ini masih lagi untuk kanak-kanak tetapi mungkin boleh jadi juga untuk remaja. Tapi kebanyakannya kita tak pernah lagi sebenarnya untuk remaja kita cuba cari tapi tak capai. Dia punya jumlah halaman mestilah kena lebih banyak. Untuk buku berilustrasi, apa beza buku berilustrasi dengan buku bergambar? Okay, kalau nampak dekat gambar pun dah nampak, teksnya banyak. Buku berilustrasi, teks gambar itu hanya dia muncul tetapi bukan ada dalam setiap halaman. Mungkin 2-3 halaman, 2 halaman teks kemudian akan selip satu gambar. Ataupun dalam satu halaman teks tu akan muncul satu saja gambar ilustrasi. Jadi ilustrasi dia hanya sebagai orang kata sisipan yang menggambarkan sebahagian teks. Dan lazimnya untuk kategori buku ilustrasi ini kita buat untuk lazimnya cerita rakyat, kumpulan cerita dan juga puisi. Yang mana cerita kita kompilasikan buku cerita rakyat, katalah cerita rakyat Perak. Kan macam-macam cerita rakyat Perak kita kompilasikan. Dan halaman dia lebih daripada 32 tadi. Kalau buku bergambar kita ada 16, 24, 32. Kalau untuk ilustrasi atas seperti 32, 48 lah halaman ke atas. Macam mana nak tahu? Setiap kuras ada 8 halaman. Kalau 48, kalau nak tambah lagi, kalau lebih daripada 48, tambah lagi 8 halaman. Maksudnya 56. Penulis dia boleh rujuk pada editor untuk bab ni. Saya tak nak terang lebih yang ni takut nanti pening. Sekarang ni saya nak bagi peserta faham dulu spek-spek kita. Okey. Dan pembaca sasaran untuk buku berilustrasi sudah pastinya melibatkan budak tahap 2 lah. Kanak-kanak tahap 2, 10 hingga 12 tahun. Sebab teks dia banyak. Jadi itu untuk buku berilustrasi. Okey, kita terus kepada kategori yang ketiga. Okey, ini kita punya ni lah core yang kita nak tumpukan sebenarnya. Buku informatif. Buku informatif ni apa bezanya dengan buku bergambar? Dia kategori buku ni sama. Maksudnya dalam setiap halaman ada gambar. Ya, ini contoh buku informatif. Dia ada gambar macam buku bergambar. Tetapi apa yang membezakan buku bergambar itu dengan buku informatif dari segi konten dia. Persembahan ilustrasi memang kena ada ilustrasi di setiap halaman. Saya ambil contoh buku Dr. Azman sendiri yang ni. Dah nampak ke? Okey. Kacik, geraham dan taring. Siri cantiknya gigi. Kalau yang ni kalau gini kita boleh kategorikan sebagai kategori buku informatif. Kerana apa? Kerana yang untuk ini untuk teks kita memerlukan ada pengesahan fakta. Pengesahan fakta, tetapi untuk dalam kes kita ini sekiranya macam Dr. Azman sendiri merupakan dalam Fakulti Sains Pergigian sendiri, kita anggap dia kita berdiri di atas kepakaran dia menulis buku ini sendiri dan saya tak baca, mungkin dia juga ada surat perakuan juga ada doktor ada surat perakuan ke yang ni? Ataupun berdasarkan kepakaran? Ya, dia yang ni berdasarkan kepakaran masa bincang dulu. Dia tak perlu. Okay. Kecuali kalau kita dalam bidang lain dia minta surat perakuan. Ya, itulah. Itu beza dia untuk buku informatif dengan buku bergambar. Sebab buku bergambar ni cerita dia selalunya cerita yang hanya menerapkan nilai-nilai murni yang selalu kita baca. Sang Kancil dan Sang Buaya, lepas tu kisah rama-rama, kupu-kupu,
cerita lulu, cerita apa? Cerita cerita-cerita yang menerapkan pengajaran yang bentuk nilai positif dalam diri murid-murid lah. Tapi dalam untuk buku informatif ni dia ada fakta. Fakta contoh kalau untuk buku Dr. Azman ni kita ambil contoh kita kata dia tentang gigi lah. Dan kita pasal mengenai apa bila gigi susu boleh tumbuh. Bila gigi susu boleh tumbuh, gigi kanak-kanak ada 20 batang gigi susu. Jadi benda-benda ni bila kami bentang dalam mesyuarat mesti dia akan tanya, penulis ni siapa? Adakah ia pada kepakaran tertentu sebab dia memberikan fakta tentang itu? Adakah benar gigi susu tu ada 20 batang? Macam tu. Itu antara contoh-contoh persoalan yang akan muncul bila kita bawalah draft manuskrip yang melibatkan buku informatif sebegini. Satu lagi kalau ni tak bawa kalau ada yang terbaru ni, kami ada juga buat buku informatif tentang siri fenomena alam. Yang mana untuk siri fenomena alam ni kita tumpu kepada fenomena alam contoh macam gempa bumi. Adalah itu bergantung pada pilihan penulis untuk dia tulis. Contoh El Nino dan El La Nina. Ada yang El Nino dan La Nina tu tentang fenomena alam tersebut. Dia mendapatkan, dia bukan orang pakar dalam bidang tu, tapi dia menulis dan dia mendapatkan surat perakuan, dia bagi draft manuskrip dia tu kepada Jabatan Meteorologi yang mana mereka membuat semakan sekali lalu untuk dia punya manuskrip tu dan mengesahkan dia punya fakta dalam tu tidak ada yang bercanggah lah dan benar macam tu. Itulah beza dia buku bergambar dengan buku informatif. Tapi sebenarnya benda ni tak susah sebab maksudnya saya kalau dah ada konten tu maksudnya nak mengesahkan tu kita boleh bantu keluarkan kita bagi letterhead kita untuk penulis gunakan bila dia nak bagi pada jabatan ataupun badan-badan berautoriti yang berkaitan lah dengan penulisan buku dia supaya kadang-kadang kita faham bila kita bagi untuk semakkan jabatan-jabatan lain ni sudah tentu kadang-kadang mengambil masa. Bukanlah benda ni boleh hari ni hantar, esok dapat. Kita faham benda tu. Tapi sekurang-kurangnya kita dah hantar dan kita perlukan masa lah. Dan yang terbaru ada yang buat tentang perahu tradisi Terengganu. Dia berurusan dengan Jabatan Muzium Terengganu bagi surat lah tapi kalau mereka dah tengok sepintas lalu tunggu nak keluarkan surat perakuan. Pada masa tu kita tunggulah, maknanya kita bagi dia masa. Maksudnya kami tak kejam, kami tunggu. Tak adalah kami akan kata kena bagi hari ni juga. Tapi kita bagi satu tempoh lah dalam masa sebulan tu. Selepas sebulan tu barulah kita akan kejar lah. Maksudnya untuk mohon mereka beri maklum balas sekurang-kurangnya melalui email terlebih dahulu agar kita boleh bawa ke mesyuarat akhir. Sebab mesyuarat akhir dah kena pasti ada surat perakuan lah yang kita kata fakta dia ni memang tak ada percanggahan. Itu beza dia. Buku bergambar dengan buku informatif. Ini contoh buku-buku informatif juga. Yang ini dia tentang pembelajaran kanak-kanak. Yang tadi tu macam isu-isu di luar isu-isu semasa jugalah kan. Kita boleh kata dia isu-isu umum yang untuk kita dedahkan budak-budak kanak-kanak ni kepada mereka. Tapi kalau untuk yang saya bagi contoh yang kalau semua peserta boleh lihat di skrin, yang ini kita ambil, ini siri-siri ni kita ambil daripada silibus belajar tetapi dia tidak mengikut DSKP. Kalau DSKP ni dia macam buku teks, bukan di bawah kami. Yang ini yang tak ada dalam buku teks tapi kita tambah dia sebagai sokongan. Sebab tu kita kata buku informatif ni juga boleh dikategorikan sebagai buku sokongan pendidikan lah. Yang macam ni. Yang tarian ni dia menyokong kepada yang pembelajaran sekolah seni lah kan. Sekolah seni. Kalau yang ini ini RBT, Reka Bentuk dan Teknologi tahun 456. Tapi yang ini benda-benda ni yang kami untuk bahagian buku kanak-kanak dan remaja yang kami terbitkan ni tidak mengikut DSKP. Maksudnya yang tak ada dalam buku teks. Contoh lain. Contoh lain selain daripada buku teks. Kami tak boleh ambil daripada buku teks sendiri.
Sebab kalau ambil pada buku teks itu dah ikut SKP dan itu bahagian buku sekolah yang akan buat. Sebab kalau untuk bahagian buku kanak-kanak dan remaja, apa yang perlu faham, dia lebih kepada penulisan kreatif. Dia cerita dan taklah macam ada format macam buku teks. Dia tak terikat. Okey? Boleh ke semua peserta, doktor-doktor yang saya hormati? Senyap je ni. Assalamualaikum. Kita tak boleh respon. Kita dengar semua. Okey. Alright. Okey. Sure. Buat masa ni okey ke doktor? Boleh ikut ya? So far nampak flow okay, slow, okay, cukup lah, cukup timing cukup, tak laju sangat, tak apa. Okey, alhamdulillah. Boleh, Okey, ini boleh ikut, boleh ikut. boleh ikut ya. Okey, yang ini contoh presentation dia letak dalam buku tu lah. Okey. Yang ini dia buat tentang siri haiwan kecil. Ni tentang macam mana tengok tu pembentukan anak burung. Tapi ni untuk kanak-kanak, dia nak bagi budak-budak tahu macam mana pembesaran proses pembesaran untuk ni haiwan. Okey, inilah saya kata buku informatif, dia boleh jadi kanak-kanak, dia boleh jadi remaja. Yang ini kita boleh tentukan bila penulis-penulis dah ada draft papan cerita. Sebab kadang-kadang bila penulis cerita, dia dah buat papan cerita, kita tengok dia kata kanak-kanak. Tapi kalau kita tengok, kita rasa macam doktor boleh sesuai lah kita buat remaja, kita just tukar je lah rasa tu kepada remaja. Tapi kalau untuk editing tu selalunya jangan bimbang, kami akan bantu. Cuma untuk dari segi konten, kami akan minta penulis tambah sikit lah. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, perlu ada rujukan, sumber, surat keizinan, perakuan kesahihan fakta. Ini dia ada kerja lebih sikit lah. Tapi kalau itulah seperti saya kata tadi, kalau macam buku Dr. Azman tulis sendiri, dia ada kepakaran, doktor-doktor ni merupakan pakar dalam bidang yang ditulis, tiada isu, cuma bagi je lah kata memang bukti kata memang dalam bidang tu lah, itu sahaja. Dan dari segi jumlah halaman, dia sama seperti buku bergambar 16, 24, 32, tetapi sekiranya ada keperluan, macam tadi kata buku informatif nak buat untuk remaja, dah banyak sangat input, kan yang kata macam tak boleh lah kalau Dr. Azman kata tak boleh lah Syah kena tambah juga ni kan, 32 macam dia tergantung, habis lagi cerita tentang satu subjek tu kan. Jadi dia boleh, kita boleh tambah. Itu kita boleh bincang nanti. Okey. Jadi satu lagi, penceritaan itu dalam buku informatif ni, apa yang peserta perlu faham, kalau untuk bahagian buku kanak-kanak dan remaja, kalau kita nak galakkan penulis ni, memang dia sampaikan fakta, tetapi dalam bentuk penyampaian penulisan kreatif. Apa penulisan kreatif yang saya maksudkan ialah dia bukan macam poster ataupun buku, orang kata tu buku apa yang macam buku program tu kan. Yang katalah dia nak cerita pasal gigi kan. Dia letak apa itu gigi, lepas tu dia pap dia letak kan. Apa itu gigi, lepas tu dia tunjuk macam cara presentation buku teks, dia straight je, pap macam tu. Tapi ni macam ni, saya nak kata bila untuk tulisan informatif ni, dia boleh jadi dua. Sama ada letak macam tu, tapi tengok juga tau cara peletakan tu. Takut dia nampak macam hanya kod saja. Dia nampak macam dia kering orang kata. Dia macam poster, kata cara apa? Langkah keselamatan, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Dia tak ada, bukannya dia bercerita. Contoh kan, saya bagi satu contoh lain. Okey, cerita Glazier. Satu siri fenomena alam, ada penulis tu dia nak cerita tentang bagaimana pembentukan glazier. Jadi dia tak cerita, dia bukan buat cara yang saya kata tadi letak-letak apa itu glazier, macam mana terbentuk, tidak. Tetapi dia bawa dalam satu cerita kreatif, dia kata ada cerita satu watak, penguin yang nama dia New, dia terpisah daripada keluarga dia. Dan dia mencari ibu dia lah, ibu dan bapa dia kononnya dalam cerita tu. Lepas tu ketika dia dalam perjalanan dia mencari tu, dia terjumpa anjing laut yang nama dia Alice. Lepas tu Alice tu
kononnya nak bantulah dia cari mak ayah dia yang hilang. Tapi pada masa yang sama, ketika dalam proses mencari tu mereka terjumpa Glazier. Dan pada masa itulah kononnya Alice ni New bertanya kepada Alice apa tu. Jadi Alice menerangkan kepada New, oh ini Glazier. Lepas tu nanti New kata, oh macam mana dia terbentuk. Jadi fakta itu sampai dalam bentuk cerita itu, dia diselitkan. Jadi sementara maksudnya dalam buku ni, sementara budak dia terhibur baca cerita, tapi pada masa yang sama sebenarnya dia ada maklumat yang terserap, tersembunyi dalam tu, terselit. Dia terselit dalam tu. Jadi mungkin dengan cara macam tu sebenarnya mungkin lebih mudah untuk dia. Kalau budak-budak dia baca fakta, dia mungkin tak berapa nak terus ingat, tapi bila dia ingat cerita, dia automatik dia lebih mudah. Ada kanak-kanak yang begitulah. Ada juga yang boleh baca yang straight kan. Macam tu. Itu contoh macam mana cara penulisan untuk buku informatif. Okay. Untuk kategori buku lain, okay, untuk kanak selain tadi kita dah cerita 3 kategori, buku bergambar, buku ilustrasi, buku informatif. Ketiga-tiga tadi melibatkan ada ilustrasi. Bezanya banyak sikit dengan teks banyak atau teks sikit. Kategori yang keempat, kategori buku untuk masih lagi untuk kanak-kanak tetapi novel. Novel ni dia boleh terdiri daripada kompilasi cerpen dan juga puisi. Kumpulan cerpen, kumpulan puisi. Tapi kalau untuk yang ini, kalau melibatkan kumpulan cerpen atau kumpulan puisi, sekiranya ia melibatkan penulis yang berbeza, kita amat galakkan gabungan tu di bawah 10 lah. Sebab yang itu pun bukan apa. Nanti bila kita bagi persen untuk royalty, ada 0.0 tu kecil-kecil lagi. Jadi saya amat galakkan kalau betul nak buat kumpulan puisi atau kumpulan cerpen ni, minimumkan jumlah orangnya sebab kami pernah menerima sehingga 25 orang dalam satu tu. Tapi sebenarnya cerpen dia dalam 20 je. Dia macam satu cerpen yang pendek tu ada 2 halaman sampai 2 orang. Jadi dia macam nanti bukan apa, kami taklah kata nak merigidkan benda tu, tapi kita tak nak nanti bila royalty tu dapat 0.0 berapa je sebab kita satu buku 12%. Yang tu nanti saya akan terang kat depan lagi. Jadi lagi satu untuk elakkan daripada nama tu memang takkan ada kat kulit buku lah kalau untuk yang novel kanak-kanak ni. Kalau yang melibatkan kumpulan cerpen ni sebabnya kita hanya boleh letak nama paling banyak 3. Lebih daripada 3 tak boleh dah. Maksudnya dia letak kat dalam saja. Dan selalunya kalau melibatkan kumpulan cerpen atau kumpulan puisi ni, selalunya kita akan ada editor penyelenggara ataupun yang akan dilantik lah. Maksudnya dalam tim tu sendirilah dah bersedia untuk bagi nama tu pada kami. Macam tu. Okey, kalau untuk novel biasa, tengok seperti yang saya berikan tu dalam skrin, tengok di skrin, novel kanak-kanak. Tu kalau yang main yang sorang-sorang memang nama seorang je lah. Contoh kat situ. Ni novel kanak-kanak yang dah pernah ada. Okey. Dan, okey, pembaca kita sasarkan kepada 10 hingga 12 tahun. Tebal dia kalau untuk draft manuskrip, sekurang-kurangnya 100 halaman lah, 100 halaman hingga 150. Sebab itu saja had yang kita galakkan sebab kanak-kanak ni dia tak boleh juga terlalu tebal. Okey. Dan dia boleh jadi fiction, dia boleh jadi juga bukan fiction. Informatif ataupun yang tadi futuristik, penyiasatan, pengembaraan. Ini terpulang kepada idea penulis lah. Dia boleh usul pada kita dan kita boleh bertukar pendapat lah tentang ni. Okey. Terusnya. Ini okey. Kita terus. Seterusnya ini untuk kategori buku remaja. Kita dah habis untuk kanak-kanak. Kita pergi kepada remaja. Remaja tadi ada satu je informasi yang bagi remaja. Yang ini novel pula. Novel ni sama juga macam novel kanak-kanak. Dia boleh jadi novel, cerpen dan juga puisi. Cerpen, kumpulan cerpen dan kumpulan puisi. Itu contoh kulit yang pernah kita buat. Okey.
Kalau untuk ini kita sasarkan umur 13 hingga 21 tahun. Tapi boleh jadi juga kalau kata penulisan buku doktor-doktor sekalian kata Syah ini untuk budak awal remaja je, katalah 13 hingga 15 pun boleh. Still lagi kita kategorikan dia sebagai novel remaja. Dan tebal dia pula naik sikit lah. Tadi kalau kanak-kanak 100 hingga 150, yang ini 150 hingga 250. 250 ni saya rasa dah okey dah ni. Jangan sampai 300 lebih lah. Takut macam banyak sangat. Takut nanti dia melehit-lehit sangat pula. Satu lagi, bila dah terlampau tebal juga, dia akan efek pada harga buku. Okay. Jadi kita punya tema tu, macam mana dia fiction, bukan fiction pun sama. Dan dia punya cerita pun, tema-tema futuristik punya saratan pengembaraan, itu sama juga macam novel kanak-kanak. Cuma, oh yes, untuk novel kanak-kanak, kalau cerita novel kanak-kanak, dia punya watak utama tu mesti kanak-kanak lah. Untuk novel remaja, dia punya watak utama mesti remaja. Kalau dia tak berjadi, sebab kami ada juga terima, kalau novel ni, dia punya watak orang dewasa. Kalau orang dewasa ni, kami tak boleh nak kategorikan dia sebagai novel remaja sebab bila dah masuk cerita tu, dia bercerita dalam spek dari sudut pandang orang dewasa. Jadi dah tak sesuai untuk kita kata sasaran pembaca dia ialah remaja. Kecuali kalau buku tu buku sejarah lah. Buku novel sejarah. Novel sejarah tu kita akan ada pertimbangan lain. Kita lihat kesesuaian. Ya. Okey, terus habis untuk kategori yang ada. Jadi dah nampak tadi, saya rumuskan kategori buku bergambar, buku berilustrasi, buku informatif. Yang ini melibatkan ilustrasi. Okey. Untuk novel kanak-kanak, kita ada juga ilustrasi, tapi yang itu disediakan oleh pihak kami boleh sediakan, tetapi maksimum 10. Maksudnya sebab tadi mungkin saya tak bagi tahu, minta maaf ya. Untuk novel kanak-kanak, bab dia hanya 10. Maksimum 10 bab. Jadi setiap satu bab akan ada satu ilustrasi. Yang itu penulis hanya perlu menyediakan brief ilustrasi. Maksudnya brief ilustrasi seorang kanak-kanak berusia 8 tahun sedang apa-apa-apa. Itu dia bagi ilustrasi. Tapi kalau untuk yang novel remaja tak ada ilustrasi. Jadi tapi untuk novel kanak-kanak saja yang ilustrasinya disediakan oleh DBP. Untuk ketiga-tiga buku yang saya nyatakan, buku bergambar, buku berilustrasi, buku informatif, tiga jenis buku ini ilustrasinya perlu disediakan oleh penulis sendiri. Okey, penulis sendiri. Okey, sebelum saya masuk proses penerbitan buku, saya nak cerita sikit tentang penyediaan ilustrasi dulu. Untuk penyediaan ilustrasi bagi tiga kategori yang saya dah terang sebelum tadi, okey, untuk urusan ini kami tak campur tangan. Maksudnya kami tak terlibat untuk melantik pelukis. Maksudnya di situ penulis akan cari pelukis untuk berganding dengan dia. Berganding dengan dia untuk buat buku. Cara pembayaran itu terpulang kepada persetujuan penulis dan juga pelukis. Kalau kata saya faham, mungkin ada yang baru nak menceburi ataupun memang dah biasa menceburi pun dalam dunia penulisan buku kanak-kanak ni ada yang lebih selesa memilih pembahagian royalty. Maksudnya dia tak bayar apa-apa lagi dekat pasangan dia tu, dekat pelukis tu, tapi dia dia berkongsi royalty bila di akhir nanti, bila buku ni dah lulus, baru akan kita bagi surat, DBP akan keluarkan surat menyatakan persetujuan pembahagian royalty antara penulis dan pelukis. Tetapi sekiranya penulis ambil keputusan, saya tak nak lah Syah kongsi royalty, saya nak bayar je dia, saya kenal dia ambil lebih kurang dengan saya. Okey, kalau macam tu pun terpulang, kami tak ada halangan. Yang kami tahu macam dari segi pihak DBP, kami hanya terima teks dan juga ilustrasi. Tapi kalau macam dia kata, tak payah Syah, dia dah setuju, saya tak nak royalty, dia tak nak kongsi royalty, dia nak bayar terus pada orang tu dengan sejumlah harga yang telah dipersetujui antara penulis dan juga pelukis. Okay. Tapi untuk makluman semua,
apabila dua pilihan ini, pembayaran royalti dan juga pembayaran secara lamsam, beza dia ialah bila royalti, nama penulis dan pelukis akan tertera di kulit hadapan buku sebab dia kongsi royalti. Tetapi sekiranya penulis memilih untuk bayar secara lamsam, dia bayar secara sejumlah harga, jadi kiranya dia macam dah beli ilustrasi tu dengan pelukis, itu kira itu hak dia lah, hak penulis secara mutlak, dan nama pelukis tidak diletakkan di kulit depan. Maknanya tak ada kredit untuk dia. Dan hak cipta hanya penulis sahaja. Hak cipta untuk ilustrasi dan juga teks. Tapi kalau royalti tadi, dia ada dua nama, teks, hak cipta dia adalah penulis, lukisan, ilustrasi, hak cipta dia adalah pelukis punya hak cipta. Okey? Jadi untuk kes ini jangan, saya tahu, janganlah takut untuk terus meneruskan untuk penyedap ilustrasi sebab macam ni. Kalau pundi-pundi dah ada macam kenal-kenal kan, boleh cuba deal dulu. Maksudnya kalau kita untuk draft yang awal-awal ni, kita minta dia buat sketch kasar. Sketch kasar macam kita tak minta terus lengkap berwarna. Kalau kita minta lengkap berwarna pun satu je sebab kita nak tunjuk kepada panel nanti sebab nanti kita akan buat dalam dua mesyuarat kan. Nak tunjuk pada mereka stroke dia macam mana. Lepas tu nak tunjuk teknik pewarnaan. Kalau untuk macam kita, kalau kita ialah kalau kita ada kelapangan nanti kan kita jumpa untuk bengkel yang seterusnya, memang saya kata akan kena ada 50%. Okay? 50% maksudnya penulis datang dengan 50% manuskrip. 50% tu yang saya maksudkan tu papan cerita tu mesti dah ada lah, maksudnya dah ada cerita dari awal dan dah tahu apa ending dia. Nanti saya tunjukkan papan cerita tu macam mana draft ilustrasi. Tapi saya takut peserta-peserta ni jadi macam alah, macam susah je. Jangan macam tu. Sebab kami sebagai editor ni, kami akan bantu. Bantu tu bukan macam mana. Okay, katalah Syah, macam pelukis tu dia buat stroke macam ni. Tak, maksud dia boleh sketch macam ni. Dia tunjuk kat kita. Nanti kita tengok, kita copy macam mana. Boleh ke macam ni? Mungkin kita boleh bagi nasihat untuk bantu macam mana dia boleh kemaskan ke, sebab benda ni untuk mudahkan laluan kita untuk lulus dalam 2 tapisan mesyuarat yang akan kita lalui lah selepas selesai bengkel. Okey. Syah, Itu Syah untuk sekejap Syah. ya. Sekejap kan. Saya untuk pengetahuan semua, saya nampak ada soalan dalam chat box. So ada dua pilihan kat sini. Kalau nak bertanya direct, dibenarkan tanya terus, unmute and tanya direct. So Puan Syah actually suka yang macam tu. Tapi kalau nak letak soalan dalam chat box pun boleh, tapi chat box tu akan dibincang selepas habis sesi dengan Puan Syah ya. Alright. Okey. Hmm. Okey, adakah ilustrasi menggunakan AI dibenarkan? Yang ini saya nak minta maaf pada doktor sekalian. Buat masa Syah, ni Puan Syah, kita jawab soalan chat lepas lah, kecuali kalau ada interrupt. boleh. Um, Oh. kecuali kalau ada interrupt guna voice macam ni, kita respon. Kalau takkan kita nak tengok chat sepanjang masa untuk Puan Syah. Okey, boleh. Kecuali kalau ada peserta yang nak tanya direct, kita benarkan ini adalah sesi yang santai-santai daripada DBP. Boleh. Jadi kalau Boleh ada yang je. letak dalam chat, kita assume soalan tu tak urgent dan kita akan bincang selepas sesi. Baik, okey. Alright. Assalamualaikum, Okey. boleh saya tanya terus? Boleh. Assalamualaikum. Jangan rasa ni. Okey. Silakan. Okey, berkenaan dengan ilustrasi, saya pernah Okey. hantar proposal kepada DBP untuk buat buku kanak-kanak. Tapi mereka memerlukan ilustrasi. Saya sangkut di situ je lah. Cumanya sekarang ni ilustrasi tu tadi Puan Syah kata setiap 10 bab kena satu ilustrasi. Untuk Buku surat novel. ke?
Oh, Novel, novel. itu Okey. novel. Hanya Yang novel saya saja yang kami boleh ni. Okey. proposal saya tu untuk buku kanak-kanak. Buku Aha. kanak-kanak. Kategori Okey, apa? Buku bergambar? buku bergambar, ya. Oh, okey, buku bergambar. Okey, jadi ilustrasi tu saya nak tahu adakah ada cadangan apa ni siapa untuk saya approach untuk buat ilustrasi satu dan average ataupun average bayaran untuk pelukis ilustrasi ni berapa? Sebab saya pernah tanya dia kata satu gambar 800. Ya, betul. Betul. Bukan. Macam ni, kami pernah juga ada pertanyaan macam ni daripada penulis. Okey, kalau dari segi cadangan tu kami boleh bagi. Adalah kalau yang kami boleh usul aja lah bagi nama tu. Tapi untuk dia tu penulis boleh cubalah hubungi. Tapi kebanyakan yang kami dah ada di ni mereka dah tak tahulah dia ikut nasib. Kadang-kadang bila bagi penulis tu call dia okey. Dan dari segi nak kata yang kami bagi tu macam ni memang akan buat kami tak janji yang tu kami boleh usulkan saja. Okey, dari segi bayaran. Bayaran tu macam doktor okey, Dr. Miza kata tadi ada yang sampai macam 800 Saya pernah dengar. Tapi itulah kalau boleh kalau untuk buku kita ni bukan nak kata kita nak low kan, bukan. Maksudnya macam ni. Adakah penulis dilantik tu memang dia dah establish sangat ke? Ataupun memang dia selalunya yang harga dia tinggi ni memang dia ada dia ranking dia dah ada dah. Macam tu ke doktor? Pelukis yang doktor cari tu? Ya, Begitu ya, ke? ya. Saya sebenarnya tak ada info daripada DBP untuk suggest tu. Jadi saya cari sendiri melalui Facebook. Okey, jadi saya boleh tengok contoh ilustrasi dia. Dan bila saya Hmm. contact dia, dia kata dalam average 800 satu keping. Jadi saya Hmm. kata, aduh, mahal. Jadi jadi itulah sekarang ni dah ada program AI ni. Boleh tak saya guna AI dulu untuk masukkan Ah. dalam proposal at least? Okeylah macam ni. Sebab dalam bengkel kami sebelum ni di Johor pun ada juga yang gunakan AI. Tapi macam ni, kami dah pernah ikut satu seminar hak cipta. Uh, Mereka pada mulanya mereka kata AI ni juga ada yang beli ke doktor. Saya kurang arif juga tentang isu AI ni. Sebab apa? Adakah isu dia AI ni akan ada gambar yang sama. Maksudnya kalau orang lain ada potensi, risiko orang lain akan ada gambar yang sama dengan doktor. Maksudnya dia akan ada figure yang sama, watak yang sama tapi mungkin dia buat cerita lain. Setakat saya tahu, it depends on the prompt Ah, ataupun soalan yang dibagi. ya. Sekiranya kita atas kita punya tu soalan yang kita bagi dan dia akan create ilustrasi tu melalui prompt yang kita bagi. Cuma saya Ya. rasa mengikut AI sekarang ni tiada masalah copyright. Oh, kalau itulah tapi kami di BP baru ni kami masih lagi tiada kata putus sebenarnya untuk menggunakan AI ni sebab apabila wujudnya kata katalah saya uh, letak satu yalah yang macam doktor kata apa tu satu arahan nak cari gambar kan katalah perempuan bertudung kan kata tu nanti tantaku pun cari dia pun akan tiba dia pun kod benda yang sama jadi akan keluar watak yang sama dan pilihan tu Okey, saya ambil dia ambil. okey. Uh, Soalan saya ni ialah untuk proposal untuk kita submit kepada DBP. hmm. Oh Proposal sebab pertama kan fasa pertama kita akan uh, submit kita punya proposal buku tu bersama lukisan-lukisan cadangan. Jadi bolehkah kami okey menggunakan AI okey untuk sementara sebab kami tak pandai melukis. okey faham faham okey jadi kalau untuk baru dalam draft pertama untuk semua boleh tapi boleh tak ada satu strok contoh kalau untuk pelukis yang bakal lukis dalam boleh doktor Uh, dapat tak
Saya rasa macam ni Yang untuk itulah dia even draft pun ataupun sketch pelukis akan mohon pembayaran. Jadi jadi kita pun trying itulah. Okey. Pasal dia kata bukan apa sebab macam ni. Sebab kami ada juga dalam satu pernah lah ni bengkel-bengkel yang sebelum ni. Itu sebab kita tak nak macam nanti dia pending. Sebab macam ni. Dulu pernah ada nak buat style macam ni. Okey je sebenarnya. Tapi itulah saya kata boleh. Masa pertanyaan doktor tu saya jawab boleh. Tapi kena ada satu stroke. Pada masa yang sama mungkin macam doktor kata tadi kena cari juga pelukis. Tapi itulah macam doktor kata tadi nanti kena bayar. Itu saya kata itu macam penulis mungkin boleh berbincang dengan pelukis, cerita dulu situasi dia. Maksudnya sekarang ni kita untuk proses pertama ni kita tunjuk dulu satu stroke. Ini untuk lepas untuk dia tengok stroke ni boleh ke tak. Nanti bila dah jadi baru dia akan lukis. Dia akan lukis yang seterusnya berdasarkan yang AI yang contoh AI yang doktor dah bagi contoh tu. Kalau tak nak bayar, Puan Syah, sebenarnya soalan daripada Prof. Ramizan ni sangat banyak. Kebanyakan orang tanya soalan yang sama. Sebab Betul. dia bagi mereka macam ni, bagi mereka dia nak hantar cerita dia dulu. Tapi kenapa DBP tak boleh terima sedangkan dia nak confirm kalau cerita dia diterima, maka bolehlah dia berusaha dengan lebih untuk cari illustrator. Itu yang saya dapat tanya banyak soalan macam tu. Maksudnya dia nak hantar manuskrip tu, adakah cerita saya ni diterima? Boleh diterima tak untuk publication DBP? Maksudnya DBP akan komen lah dia nak apa, cerita okey, buku apa. So maksudnya adakah soalan dalam tu pun ada lagi soalan yang sama dalam chatting tu. Dia kata adakah boleh kita hantar manuskrip tu untuk cek cerita dengan ilustrasi dari AI ataupun ilustrasi daripada secara sketch dulu macam tu. Banyak soalan macam tu. Betul Encik Azman, betul. Ya, betul. Okey. Okey, saya jawab. Okey, macam ni. Untuk bengkel, okey, sebenarnya untuk yang perjalanan bengkel kita ni, saya cerita pasal bersemuka nanti kan. Okey. Sekarang ni mulai kalau kata esok kita kira okey hari ni kita dah habis bengkel, besoklah maksudnya mana yang berminat tu akan sediakan. Okey, betul. Kata Tinok tu memang kita akan lihat apa cerita. Sebenarnya saya nak bagi tahu nanti sebelum yang saya cakap bawa contoh ilustrasi tu bila kita jumpa nanti. Tapi dalam tempoh ini, bulan berapa ni? Ni bulan 2, 2, 3, 4, kata kita jumpa bulan 5 kan? Okey, dalam tempoh bulan 2 dengan bulan 3 ni, tim yang mana berminat nanti yang akan daftar, dia akan hantar dulu papan cerita. Kami akan tengok. Kami akan tengok seperti mana yang kami buat bengkel sebelum ni di UTM Skudai. Kami akan lihat dulu papan cerita, saya faham. Kemudian bila kita dah tengok, kita kata jalan cerita ni okey, boleh terus. Jadi kita akan bagi tahu pada penulis boleh sediakan ilustrasi. Contoh stroke ilustrasi untuk perjumpaan kita pada bulan 5 nanti. Maksudnya akan ada step itu. Memang akan serah dulu papan cerita. Macam mana, Doktor? Untuk AI boleh sebenarnya. Okey. Terima kasih. Okey. Boleh ke macam tu, Doktor? Okey, boleh. Maknanya kita akan bagi tempoh dulu dalam sebulan ni untuk draft papan cerita dulu. Nanti kita tengok, kita kata okey Doktor Ramizan nampak jalan cerita dah okey. Boleh sediakan draft ilustrasi. Tapi draft ilustrasi pun macam saya kata tadi mungkin bukan semualah hitam putih je, sketch kasar je untuk tengok. Stroke lukisan pula. Macam tu. Boleh ya? Boleh tak? Boleh. Saya dah siap dah benda tu. Saya dah lama dah. Dalam 3-4 tahun lepas saya dah hantar ke DBP. Cuma sangkut dekat ilustrasi sahaja. Puan Syah kena tengok balik tu. Kena percepatkan. Ni talent-talent macam ni lah. Prof. Ramizan ni orang terkenal. Prof. Ramizan ni orang terkenal kat sini. Puan Syah kena bantu tengok macam mana. Memudahkan. Okey, betul. Okey, saya minta maaf untuk daripada DBP sendiri. Kami minta maaf. Mungkin itulah macam yang kita kata tadi. Dia pending di ilustrasi. Sebab tu kalau boleh untuk bengkel yang bila kita dah jumpa ni,
bila dah tak ada masalah pada segi papan cerita, kita memang galakkan penulis tu datang dengan pelukis terus. Sebab nanti dia akan jadi pending macam ni. Sebab sebetul Bankers sebenarnya saya nak share lah, saya nak kongsi. Yang daripada yang lama-lama ni, yang selepas sebab saya baru kat sini 2 tahun, bila saya sambung menangani punca dia pending ni sebab waktu bengkel dulu kita tak tekankan dia datang dengan ilustrasi. Bila dah papan cerita okey, kita kata okey lepas ni bolehlah sedia. Lepas tu dia pending sebab dia sebenarnya dia tak ada cari langsung ilustrasi. Dan waktu tu baru dia nak cuba, waktu dah berjalan untuk dia kan habiskan buku, tapi dia masih baru nak cari pelukis, baru nak tunjuk stroke, macam tu. Jadi dia benda tu jadi pending. Okay, jadi kita nak elakkan benda-benda macam tu lah. Minta maaf ya Prof Hafiza, saya harap Prof Hafiza masih sudi meneruskan penulisan buku tu. Kami nanti boleh hantarlah yang tu tajuk nak masuk dalam bengkel ke nak teruskan yang lama. Ada banyak lagi proposal, nanti saya akan share dalam bengkel dan saya akan email sekali lagi kepada Puan Syah lah yang dulu punya. Terima kasih. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Puan Masida ada lagi tak pertanyaan sebelum saya untuk ilustrasi ni, sebab saya tahu memang ada lagi tak? Puan Syah, Silakan. saya nak tanya, Kuat sikit saya tak dengar. saya nak tanya Puan Syah, Okey. ni kalau dia apa tadi kan yang halaman tu, dia maksud satu halaman tu kalau kita buat dalam, selalu kita prepare proposal kita dalam manuskrip kita dalam Word lah kan. So Okey. maksud satu halaman tu dia bersamaan dengan berapa page, berapa page dalam Word tu. Faham tak soalan saya? Untuk buku ini kategori buku mana kalau yang Mana-mana buku lah, maksudnya yang kalau tadi kan yang 12 halaman tu. So kalau kita prepare dalam Word tu dia kira berapa page dalam Word tu untuk satu halaman tu. Okay, sekejap saya nak share sekejap benda ni. Saya share terus apa cerita. Sekejap saya mesyuarat. Okey. Saya buka slide yang satu lagi, saya kena tunjuk sekejap. Saya selit sekejap Manakah dia? Tak nikmat. Slide lawatan. Saya share guna apa tadi? Share screen ke share file? Kalau share file kena Nampak tak ini? Okey, keluar. Cun cantik. Okey, yang ini. Okey, penyediaan papan cerita kalau merujuk kepada soalan doktor tadi. Okay, cuba doktor tengok dekat sini. Kalau untuk buku bergambar, Masya boleh buat slideshow besar sikit, boleh nampak sekarang terlalu kecil untuk kebanyakan. Nak mencari punat dia. Okey, nampak tak? Okey. Yang ini cara kita nak tahu maksudnya halaman berapa itu kita tentukan dulu. Okey, kalau doktor kata macam mana nak tahu Syah? Banyak ke sikit? Kita macam kalau untuk buku bergambar sebenarnya buku bergambar, buku berilustrasi pula. Buku ni, buku bergambar dengan buku informatif rasanya teks dia tak banyak-banyak kan? Teks dia tak penuh. Saya rasa kita boleh katalah tengok ya, contoh pada papan cerita ni 2-3. Dia menggambarkan 2-3 nak letak satu teks ni. Rasanya tak ada masalah, cuma nanti bila penyedia ilustrasi dia kena brief lah dekat penulis tu. Dia kena tunjuk dekat pelukis dia tu teks dia panjang mana. Sebab pelukis dia pandai, dia boleh agak part mana yang dia nak kosongkan. Mungkin lukisan dia akan jadi satu halaman lain. Dan mungkin juga dia akan jadi double spread macam gambar ni. Dia berkongsi satu gambar yang sama dalam 2 halaman. Okey? Kalau untuk penentuan tu, saya rasa itu penulis boleh agak sendiri. Agak tu bukan apa sebab nanti dia akan disesuaikan oleh pelukis sendiri. Kalau dia banyak, dia mungkin gambar dia akan berat sebelah macam ni sebab nanti bahagian yang kosong itu akan diisi dengan teks.
Itu akan pelukis dan juga pereka sendiri di pihak kami akan gunakan kreativiti lah, tetapi di pihak pelukis sendiri perlu faham lah, maksudnya dia kena sediakan gambar yang sesuai dengan kadar teks yang ada supaya tak wujud pertindahan teks dengan gambar. Kalau untuk kategori buku bergambar, buku informatif. Kalau buku ilustrasi, dia boleh susun, kita boleh ikut A4, tetapi nanti mungkin ada kita galakkan bila buku ilustrasi ni dia mungkin akan di akhir atau di tengah akan diselitkan terus je lah gambar tu, sebab dia bukan satu benda yang dominan dalam buku tu. Boleh dapat tak, Doktor? Rasa saya faham kot. Ya. Boleh faham. Boleh ya? Ada lagi tak? Ini contoh papan cerita. Maksudnya nanti yang kami lepas kita habis bikin ni nanti penulis boleh draftkan. Inilah Kalau papan macam novel tu, ya. kalau novel kan Kalau- tak ada gambar kan? Novel ke cerpen ke? Kalau novel dia tak ada papan cerita lah. Maksudnya selalunya memang dia terus je lah hantar cerita Draft lah dia. kan? Maksudnya Draft. draft penulisan tu lah kan? Draft penulisan macam orang hantar satu buku tu kan. So maksudnya satu page A4 tu satu halaman gitu? Satu page A4 dengan langkau 1.5. Tapi selalunya dia mungkin akan jadi, dia ada kemungkinan jadi sikit halaman atau dia jadi lebih sikit bergantung pada jenis font yang dipilih. Dia akan berubah juga tu, tapi itu dia subjektif sebab yang Agak-agak lah. bergantung pada jenis font dan juga saiz font kita lah. Tapi kalau untuk novel kanak-kanak yang saya kata tadi ada ilustrasi, dia tak kacau sebab ilustrasi tu kita akan letak di hujung bab. Maksudnya kata bab 1 dah habis, dia dekat kita letak gambar tu di selepas bab tu. Jadi supaya takut kalau kita kata dekat A4 kita buat dia di halaman 4, tapi bila jadi buku dia dah jadi halaman 5. Nanti tak kena dengan ilustrasi yang nak letak bila kita sisip tengah-tengah. Selamat kita letak dia di hujung setiap bab. Kata bab 1 dah habis, letak gambar ilustrasi bab 1. Bab 2 letak gambar last dia, ilustrasi untuk bab 2. Macam tu. Boleh? Boleh faham? Alhamdulillah. Assalamualaikum Puan Syah. Salam. Ya. Saya just nak tanya, kalau macam yang buku kanak-kanak ni kan yang Puan Syah, saya rasa tadi Dr. Nur Azwar tanya berkenaan dengan A4 tu, kalau kita letak kat dalam Microsoft Word tu kan. So kalau kat sini, bila contohlah kalau kita punya orang kata apa, idea tu kan, bila kita nak hantar kat Puan Syah tu, kita nak hantar dalam bentuk A4 ke Puan Syah akan sediakan papan cerita ni untuk kita masukkan benda tu? Tak. Ini yang saya tunjuk dekat ni, Doktor. Yang saya tunjuk penyediaan papan cerita ni, mungkin penulis boleh ambil format dia lah. So kita akan ini hantar format dalam dia. bentuk format ni. Kita tak hantar dalam bentuk Microsoft Word lah. Dalam bentuk bukan dalam bentuk file inilah. Ada jadual ni, halaman, teks dia dan brief ilustrasi. Macam Prof Ramiza tadi dia kata, yang saya faham dia nak buat macam ni, tapi dia letak brief ilustrasi ni contoh AI. Maksudnya dia nak gambarkan ini gambar yang akan letak. Mungkin dia tak nak letak brief tulis-tulis ni, dia letak terus contoh lukisan yang akan yang akan ditulis balik dengan ilustrasi lah, contoh. Okay. Alright. Okay, thank you. Betul-betul dalam kotak brief ilustrasi tu saya lukis sketch. Betul. Okay, Prof. Oh, bagus, Prof. Dah laju dah tu. Ini siap dah tu. Okey, ada soalan lagi? Kalau macam yang puisi kan, contoh kalau kita buat puisi ke atau pantun tu, dia dalam bentuk papan cerita dia macam mana, Puan Syah? Dia memang kita bagi dalam Word je, Microsoft Word. Saya nak beritahu untuk penyediaan papan cerita ni dia hanya untuk buku bergambar, buku berilustrasi, dia hanya untuk buku bergambar dan juga buku informatif. Alright. So kalau yang puisi apa semua tu dalam bentuk lain lah pula. Kalau untuk novel yang tebal-tebal ni, yang letih halaman daripada yang bukan melibatkan ada ilustrasi ni, dia Word lah macam yang draft yang biasa kita bagi tu.
Dia convert Ah, dalam bentuk Word. okay. Alright. Okay, thank you. Okay, sama. Ada lagi tak? Rasanya macam mana lagi nak sediakan ni? Tapi untuk yang ni, pengantar semua, kalau bengkel kita yang akan datang ni, kita akan fokus kepada itulah buku kandungan ke buku informatif lah. Tapi kalau yang ada novel tu dia boleh bagi, tapi nanti tu saya bagi pada unit yang berkenaan lah. Boleh ke macam tu? Ke ramai yang nak rasa-rasa rata-rata ni nak memilih tulis novel ke? Kalau ada kita buat je novel kat situ sekali, Puan Syah. Selitkan je. Penulis novel ni tak ramai kan dia. Talent dia je rare talent. Sebab dia kalau yang cerita tu kita boleh kumpulkan nanti. Maksudnya kita letak tepi dulu sebab nanti kita akan setkan satu tarikh lain sebab yang itu unit lain akan turun lah. Tapi kita buat ni kita buat sekali dulu. Jadi kalau ada nanti saya maklumkan. Yang ini yang untuk yang kita ni tak kisahlah buku gambar ke buku informatif kita tengok macam mana. Tapi rasa-rasanya kebanyakan tu dah saya nak nanti saya share satu link lah selepas kita habis ni nanti saya share dengan Dr. Azman. Mungkin lepas tu Dr. Azman boleh share dalam grup yang akan dibina lah dibuat tu untuk tengok ataupun kita boleh buat dalam WhatsApp tu pool kot tengok kecenderungannya ke arah mana. Kan? Untuk tengok. Boleh. Kan kita dapatlah hala dia ke mana tu. Ada pertanyaan lagi tak? Okey, yang ini jap saya. Yang ini kejap mana? Kejap. Yang ini itu penyediaan papan cerita dari segi teks. Yang ini nanti bila dah kata jalan cerita dah okey, inilah yang ini contoh peletakan ilustrasi. Boleh nampak ke? Tapi yang ini kita akan kalau yang dah full macam ni kita akan minta masa yang bengkel yang kedua. Bukanlah yang sepan raya ni yang baru pertama. Yang ini kita lebih kepada nak tengok stroke secara kasar dulu. Ini bila kita akan bagi masa lagi selepas tu dalam paling lewat dalam masa 3 bulan barulah kita minta yang macam ni. Boleh tak? 3 bulan lama juga tu. Okey tu. Okey tak? Ke macam pendeknya masa? Macam mana? Okey tak? Dari segi masa, kalau ada permintaan kita mohon dengan Syah balik later. Boleh. Kita boleh bicara. Yeah. Kita buat dia. InsyaAllah. Macam mana? Okey ke, Doktor? Boleh. Okey. Okey? Sekejap. Macam ni saya terus pada slide kita balik yang pertama tadi. Dah nampak balik kan yang proses penerbitan buku? Okay, tak apa. Nanti kalau ada soalan lagi. Nanti kita kalau ada soalan lagi yang tentang tu, saya tahu memang akan banyak soalan yang akan tanya. Tak apa, nanti selepas ni pun boleh tanya lagi. Tak apa kalau tengah saya bentangkan yang ni, kalau tiba-tiba teringat, boleh je nak interrupt. Okay, untuk yang ni, okay, proses penerbitan buku yang penulis perlu faham lah. Nanti kita tanya, Syah, lepas ni kita nak buat apa? Lepas ni kita nak buat apa? Okay, inilah yang saya akan terangkan juga. Selepas kita dah berbengkel nanti, kita sekarang ni dalam proses satu lah. Kita nak tengah perancangan judul. Kita masih di peringkat perancangan judul. Maksudnya nak pilih kita kena buku apa, judul apa. Okay, kemudian seterusnya nanti penulis akan mula menulis lah. Bila dah hantar draft kat saya tu, kita dah memulakan penulisan lah. Okay. Dan perolehan manuskrip ini ketika saya pergi bengkel tu nantilah. Yang bengkel akhir nanti tu, saya akan bawa balik manuskrip. Contohnya lah, kalau katanya bawa balik tu, bukanlah habis bengkel tu, meh semua hantar semua kata, mari hantar kan? Tak. Maksudnya saya akan balik ke pejabat, saya akan bagi dalam masa 2 minggu untuk kemaskan dan selepas tu
boleh hantar melalui email lah. Sebab dia apa-apa, sebab ada 3 borang yang perlu diisi semasa penghantaran manuskrip lengkap ni, draft manuskrip lengkap ni. Sebab kita perlu daftarkan. Tapi sekiranya 14 hari tu tak cukup, seperti yang pengalaman saya sepanjang handle bengkel-bengkel ni, kita boleh bicara, tak ada masalah. Ada yang kita drag sampai sebulan untuk, yalah sebab ini kerja kita ni secara berkumpulan. Apabila katalah kita dapat kumpul, saya rasa untuk kita, saya tak target besar. Tapi kalau dapat lebih minimum 10, kalau lebih lagi Alhamdulillah. Sangatlah saya menghargai. Jadi ada kata kita dapat grade 10 ni, bila dah 10 ni mungkin apa yang perlu faham, tim ni kadang-kadang antara 10 mungkin ada 2 yang masih terlambat. Jadi kita perlu tunggu sebab ini hasil bengkel dan kami perlu daftarkan serentak. Kami perlu daftarkan dia serentak. Dia tak boleh terpisah. Nanti nampak macam, nanti dia tak nampak tak sistematik lah penerimaan tu kan. Jadi bila dah lengkap 10, katalah 10 saya dapatkan, 10 saya tunggu semua orang. Okay, kalau kata tak boleh lah, dan kalau Dr. Azman kata ini tak boleh nak ada lagi, dia minta tangguh lagi sebulan, kita bagi satu tarikh. Kemudian apabila dah hantar nanti, barulah saya akan bermesyuarat dengan tim saya untuk agihkan pula. Di bahagian buku kanak-kanak ni akan tunggu, kami ada lagi beberapa editor yang lain yang mana yang saya sendiri pegawai projek lah untuk saya agihkan kepada anak-anak buah saya. Gitu. Ataupun kepada unit lain lah untuk mereka pun dapat juga hasil bengkel ni untuk ditangani. Dan itu yang penulis perlu faham, nanti bila buku tu dah draft manuskrip dah ada, mungkin 2 atau 3 saya handle, tapi akan ada editor lain. Ada yang penulis yang tak dapat saya jadi editornya lah, maksudnya akan ada editor lain yang akan tangani manuskrip tersebut. Okey, jadi selepas dah daftar, dah hantar, kami daftar, dah agih pada editor yang sepatutnya tangani, kemudian barulah kita bawa ke mesyuarat untuk penilaian. Okey, untuk pengetahuan penulis semua, kita ada 2 tapisan untuk kelulusan manuskrip. Okey, seperti yang saya kata tadi, kami di peringkat kami, masa bengkel ni kami akan menilai. Tetapi nanti untuk mesyuarat bahagian pun still akan menilai lagi. Sebab kadang-kadang kami menilai ni dari segi unit kami. Dua kepala saja. Yang ini akan ada lagi satu seat dengan bahagian yang akan lihat secara overall keseluruhan. Tapi selalunya sekiranya penulis memang ikut apa yang kami cadangkan sewaktu bengkel, dia tak ada yang dia skip ataupun dia tak buat, dia rasa macam okey lagi kan. Dia selalunya pembetulan tu minor sahaja. Mungkin dia ubah sikit teks tu selalunya kalau dia suruh ubah teks, selalunya kami editor je yang buat, editor yang menangani je selagi mana dia tidak mengganggu ilustrasi. Kecuali kalau yang ada kes terpencil yang kita kata ada juga perubahan ilustrasi tu, sebenarnya kami bukan nak meletakkan kesalahan tu pada penulis, tapi kadang-kadang benda tu memang dah ditegur sebab tu dalam bengkel. Tetapi rupanya bila dah hantar dia tak ikut pun. Dia mesti kata, boleh ni. Dia kata. Jadi yang itu kadang-kadang akan adalah pembetulan juga ilustrasi. Tapi selalunya kalau yang ikut, insya-Allah dia bukan major, dia minor sahaja. Okey, untuk penilaian di peringkat bahagian. Apabila dah peringkat bahagian ni dah ada format, kami akan okey. Kelima ni nampak tak penilaian pakar bidang. Ini selalunya melibatkan sekiranya puisi, kita memang akan hantar penilaian untuk pakar bidang yang mana kadang-kadang sebab kami tak ada kepakaran itu untuk yang tim kami yang untuk peringkat bahagian. Jadi kami memerlukan satu perakuan penilaian daripada pakar bidang lah, yang itu yang melibatkan kumpulan puisi. Yang sekarang ni yang kami dah persetujui kan. Untuk kumpulan puisi memang kami akan hantar penilaian pakar bidang. Tetapi kalau untuk yang macam yang saya kata tadi, yang melibatkan macam buku informatif, buku tu kita iaitu kita tak lantik, tetapi kita minta penulis dapatkan perakuan atau pengesahan. Ini yang dimaksudkan penilaian pakar bidang. Untuk orang kata memastikan jalan untuk manuskrip ni dibawa ke
mesyuarat yang ketujuh ni, yang perkara yang ketujuh ni, kelulusan jawatankuasa editorial, inilah yang terakhir. Mesyuarat ni ada 2 je. Bahagian dengan JKE ni. JKE inilah yang bila dia kata lulus, maknanya dah lulus lah penerbitan dia. Maksudnya kita dah terus siapkan semua, saya tunggu untuk sunting dan saya bagi pada pereka kami untuk buat reka letak dan terus dalam proses penyediaan untuk dicetak. Yang ini. Okey? Jadi nombor 6 pembetulan manuskrip tu berdasarkan penilaian awal manuskrip berdasarkan perkara 4 atau 5. Itu ada pembetulan. Buat pembetulan lah kalau ada. Kalau tak ada, just kemaskan lagi je untuk kita bawa ke mesyuarat akhir. Untuk pengetahuan semua, JK ini dia terdiri daripada panel-panel yang berbagai latar belakang. Jadi mereka ni kadang-kadang sebab tu kita kadang-kadang perlu bersedia dengan soalan-soalan yang luar jangka yang kadang-kadang macam soalan macam ni pun dia boleh tanya. Jadi itulah kadang-kadang kalau untuk penyediaan ni kalau kami di peringkat editor ni bertanya tu soalan-soalan yang agak pelik, kadang-kadang boleh diketawakan juga soalan tu. Penulis perlu bagi kerjasama lah untuk bantu kami siap dengan apa orang kata hujah untuk menegakkan manuskrip yang kami bawa tu supaya tak dipatahkan oleh panel dalam mesyuarat nanti. Okey. Kemudian inilah 8 ni bila dah lulus barulah saya akan call penulis, saya tanya pasal tentang apa tu yang pembahagian royalty ataupun bayar lamsam tu. Kalau kata lamsam, saya akan bagi satu format borang je lah yang mana saya bagi dekat penulis tu supaya penulis adalah surat hitam putih kata dia dah bayar secara lamsam dekat orang tu supaya mana kita tahu sebab kami sebagai penerbit yang antara penerbit yang orang kata memang orang tengok kan, maksudnya kalau DBP orang lain terbit tak ada isu, tapi kalau DBP terbit dia jadi macam satu masalah. Dia akan keluar macam dia sekarang ni kita tahu kan kat medsos ni macam-macam. Jadi tiba-tiba katalah contoh buku Dr. Azman ni rupanya Dr. Azman bayar lamsam tapi tiba-tiba orang tu kata buku Dr. Azman ni menang anugerah. Lepas tu tiba-tiba dia datang dekat DBP dia cakap ini saya yang lukis. Tapi nanti saya kata Dr. Azman kata dia dah bayar. Tak ada. Dia kalau dia menafikan adalah borang hitam putihnya daripada pihak penulis dan penulis boleh bagi pada kami untuk kami filekan dalam dokumentasi supaya ini backup lah sekiranya ada wujud isu-isu masalah macam ni. Okey. Ini penting. Jadi kalau untuk lamsam. Yang kedua untuk perjanjian lesen penerbitan, yang ini kalau royalty kami akan sediakan orang kata singkatan dia PLP. Perjanjian lesen penerbitan. Yang di sini dalam surat ni kami akan bagi kepada penulis dan juga pelukis yang terlibat. Tapi sebelum tu saya akan tanya penulis berapa peratus royalty yang dipersetujui. Okey, macam saya kata tadi satu buku 12%. Selalunya kalau untuk buku yang bergambar tu atau buku informatif dia akan bahagi 2, 6-6. Tapi ada juga kes 6-4. Tengoklah macam mana 6-4 pula. 6-4 atau ada 6-4 macam ni? 8 lah. 8-4. Macam tu. Maksudnya tak semestinya sama lah kan. Itu terpulang hanya penulis dalam pelukis je boleh tentukan. Kami hanya buat je persetujuan. Dan kami akan isi dalam perjanjian ni, kami akan postkan kepada penulis dan pelukis untuk tanda tangan bersetuju dengan peratus tersebut. Kalau ini tak payah bayar. Kalau royalty ni tak payah bayar. Yang senangnya selalunya ambil royalty. Sebabnya apa ni, dia tak dalam libat nak pening nak fikir bayaran. Tapi satu segi saya faham mungkin pelukis yang dipilih tu kadang-kadang memang freelance yang memang dia itu dia untuk dia survive. Maksudnya dia perlukan duit tu, bayaran tu dalam tempoh masa selepas kerja siap. Jadi itu saya faham yang itu boleh penulis dan pelukis boleh berbincang lah apa yang terbaik. Okey. Pada masa selepas dah tanda tangan PLP, barulah kami akan mula menyunting. Sebab dah clear bab PLP, dah tak ada apa hak cipta persen dah setuju, kami akan menyunting dan sediakan manuskrip
Itulah pada masa ni lepas sunting buat reka letak, saya akan bagi penulis dan juga pelukis tengok sekali lalu yang terakhir sebelum kami ke pracetak. Takutlah kot lepas reka letak ni kot ada tersalah apa-apa dari segi teks ataupun peletakan ilustrasi. Seterusnya, akhirnya sampailah ke peringkat akhir percetakan. Itulah saja untuk proses penerbitan kami. Dan 11 ni terbit. Alhamdulillah, kalau dapat berjaya terbit 10 ni serentak, kita bolehlah nanti kalau serentak kan, kalau dia boleh kumpulkan nanti, kita boleh lancarkan di mana di USM sendiri ke nak tunjuk penduduk USM daripada USM sendiri dah terbit buku dengan Dewan Bahasa. Itu perancangan yang selepas dah terbit lah. Kalau ada kata kita berjaya. Diharapkan begitulah. Okay. Ada tak pertanyaan untuk proses penerbitan ni? Sekiranya ada yang kurang jelas, saya minta maaf, boleh tanya? Ada tak doktor? Dah habis ke Syak? Kalau habis kita boleh go through soalan dalam chat tu. Banyak juga kita start dari atas. Ya. Soalan-soalan menarik juga. Ada yang comel, ada yang ada soalan comel juga saya tengok tu. Okey, saya habiskan sikit lagi. Habiskanlah dulu sikit. Untuk penulisan buku, elakkan sensitivity. Biasalah, lucah, subversif, sebab kita ni kanak-kanak dan remaja kan, kita membina, kita memberikan satu contoh baik dalam tulisan kita lah. Kita memang sangat menjagalah benda ni sebab kita ialah kanak-kanak dan remaja, bukannya buku dewasa. Okey, itu bezanya juga. Tengok kalau yang ni plagiat ni juga perlu hati-hati. Kanak-kanak, buku kanak-kanak dan remaja pun berisiko untuk plagiat dan ciplak ni. Takut dia ambil daripada blog kan. Lepas tu dia compile. Ini pun sangat bahaya. Tapi untuk yang ini memang kita akan ada, bila penulis hantar manuskrip, itu yang saya kata waktu penghantaran nanti saya akan bagi 3 borang untuk yang dah akhir nanti yang mana salah satunya adalah perakuan karya asli. Untuk kes ni sekiranya bila buku dah terbit ada aduan yang mengatakan itu plagiat, maksudnya risiko itu adalah terus kepada penulis lah sebab penulis dah hantar surat perakuan mengatakan karya itu adalah karya asli beliau. Okey? Perlu diingatkanlah untuk itu. Jadi elakkan perkara yang kejam, tak logik, memberi kesan negatif dan hantar karya berapa penerbit. Yang ini yang saya perlu ingatkan, katalah ini hasil daripada bengkel kita ni tiba-tiba dah tahu dah hantar ke penerbit lain. Yang ini dia macam tak baguslah, tak digalakkan. Sebab yang bina tu kami ikut untuk bengkel kita, tapi dari segi ni memang benar kami tak boleh nak kawal lah, tapi itu yang kami boleh nyatakanlah kepada peserta. Kalau sekiranya kes ini berlaku, kita akan lihat baliklah manuskrip apa tu kalau dapat dikesan. Jadi seterusnya isu negatif dan cerita yang bertentangan dengan agama. Seterusnya, ini saya rasa saya dah nyatakan juga tadi, mesti ada surat. Ini karya yang sudah dibukukan. Okey, sekiranya ada kalau yang melibatkan novel selalunya ni, dia dah pernah siar dekat akhbar ke, dah pernah siar kat majalah. Lepas tu tiba-tiba dia nak compile pula, jadi buku pula. Yang itu perlu ada surat terbit, surat izin terbit dan juga surat pelepasan hak cipta lah. Tapi sekiranya buku tu sendiri daripada DBP, itu dia masih dalam satu rumah yang sama. Cuma apa yang kami tak boleh menjanjikan juga sama ada diterima kerana kena lihat. Apabila dia buat kompilasi akan ada satu risiko yang mana kadang-kadang cerita yang ada di compile tu tak relevan untuk masa kini. Mungkin ada beberapa cerita dah tak contemporary. Tapi kalau cerita tu bersifat umum, itu selamatlah. Kan? Tapi itu kita hantar untuk penilaian. Ini karya yang disediakan oleh akhbar, majalah dan juga medsos dan juga blog lah. Media sosial dan juga blog. Terusnya, isi gaya persembahan. Yang ini yang saya dah sebut yang ni. Grafik ilustrasi tu sepertinya kena menarik lah. Dan juga pasaran tu, kalau penulis sekarang ni kita sangat menggalakkan penulis
untuk sama-sama, bukanlah kata nak meletakkan tanggungjawab itu di bahu penulis ataupun pelukis, tetapi kita bergerak bersama-sama. Saya rasa kalau kita bergerak lebih ramai, lebih luas kita punya pasaran. Jadi kalau dah ada follower kan, dah ada pengikut, jadi mungkin boleh war-war dan mungkin dah ada orang kata lubuk tu kalau kita kata rumah yang kita rasa kita boleh masuk, mungkin boleh bagi tahu pada pihak kami, untuk saya beritahu kepada bahagian yang berkenaan untuk sambut dan dia yang buat susulan. Sekiranya kalau macam kata Dr. Azman kata ni ada Syah dekat fakulti dia nak buku ni, kata nak buku dia kacikkan gigi, masuklah nanti memang ada permintaan. Jadi kita boleh minta bahagian pemasaran dan pengedaran untuk berhubunglah dengan bahagian yang berkenaan di USM untuk masukkan pasaran buku tu. Dan boleh juga pasal, kita boleh tak ada masalah, kita pasarkan di IG, Facebook masing-masing. Itu tiada ni. Cuma jangan bagi satu buku lah dekat, jangan kongsikan keseluruhan lah. Dia sebut macam teaser tu, saya rasa itu dah peserta dah arif lah. Itu sahajalah. Okey. Manuskrip telah diluluskan. Okey, yang ini kami akan edit ikut gaya dewan dan semua fakta pastikan dikemas kini. Ini tugas kami lah. Di peringkat editor. Okey, yang ini saya dah terangkan. Boleh baca. Okey, kalau untuk yang ini kami memang galakkan untuk dihantar dalam email lah. Email. Kalau yang dulu tangan. Ni betul-betul tulisan tangan kan. Dulu sampai yang kami kena tarik balik itu. Tapi sekarang ni saya rasa lebih mudah dan saya amat menggalakkan peserta hantar secara email dalam bentuk soft copy lah dulu. Dan kami di sini akan email. Dan untuk ilustrasi, boleh kalau pelukis tu boleh bagi email, dia yang imbas, boleh boleh email terus pada kami. Tapi kalau tak boleh, dia bagi pada pelukis, mohon pelukis imbas lah dan bagi pada kami. Tapi jika tak boleh juga, kena post lah pada kami yang ilustrasi tu, tapi risiko dia takut dia hilang, rosak ataupun ke mana-mana cicir. Kadang-kadang yalah kita bukan tak menaruh kepercayaan, tapi kadang-kadang bila lukisan dihantar tu pembahagian royalty, maksudnya pelukis berkongsi kan, jadi pelukis dia ialah hak cipta dia kan, tiba-tiba dah hancur ke dia punya hard copy tu kan. Takut kalau dia buat manual, kalau dia buat digital lebih mudah, dia boleh terus email. Okey, untuk yang tu. Okey, yang ini alamat untuk hantar. Yang ini ketua editor. Okey, kalau untuk manuskrip email hantar kepada saya. Untuk yang bengkel kita hantar melalui email. Syakira@dbp.gov.my. Yang Syahani ni tak payah ambil, yang ini dia dah tukar bahagian. Ya, apa-apa bagi kat saya, lalu ke saya dulu, nanti saya akan share dengan ku. Okey? Syakira@dbp.gov.my. Ni boleh ambil lah, boleh snap kan. Ni alamat email saya. Apa pertanyaan, boleh terus ke email saya ataupun nanti saya akan share nombor telefon saya. Tapi saya lebih prefer call terus sebab kalau saya nak menaik ni kadang-kadang tak sempat. Okey. Seterusnya, okey, ini dari segi royalty. Ini sajalah kita nak share. Kalau untuk royalty ni, dia pergi dia ke tepi. Alamak. Okey. Hak cipta seperti yang saya terang tadi, tapi royalty kita 12%. Insentif lain tu, okey, selepas buku kita dah siap terbit, 50% setelah buku terbit, royalty 50% akan dibayar akan masuk dalam akaun penulis. Dan juga pelukis lah, kalau dia kongsi pelukis, kalau seorang penulis saja. Dan 6 naskah percuma bagi setiap judul penulis akan dapat 6 naskah judul percuma. Dan untuk pembelian seterusnya, penulis akan dapat 40% bagi pembelian buku dia. Kalau dia kata, Syah, ada orang nak ambil, doktor kata nak ambil, ada orang nak beli, okey, boleh dapat 40% sebagai penulis. Dan pembelian buku, penulis tak ada had belian. Kata nak ambil semua pun tak apa. Macam tu. Tapi kena bagi tahulah berapa jumlah dia supaya kita tengok pada stok kita. Okey? Habis dah ke? Gerak dah.
Sekejap. Okey, itu sahaja. Ada pertanyaan? Okey, sekarang kita nak tengok pada macam mana